panggilan aku. Malam ni aku akan ceritakan kisah benar yang terjadi dalam live aku. Kisahnya bermula aku bersekolah asrama masa aku form 4. Sebelum ni aku rasa aku tak pernah jadi dalam live aku, tapi start sekolah asrama. Biasalah asrama kan, so dari situ korang faham kan apa yang terjadi. Dia mulanya, aku ringkaskan, aku pendekkan. Pada satu malam tu, biasalah kan asrama, kita kena turun solat berjemaah. Masa tu aku turun solat jemaah maghrib. Selesai solat maghrib, Isyak, kita orang nak naik ke dorm masing-masing. Masa aku nak naik ke tangga tu, aku tergerak hati. Aku terasa macam ada suara macam memanggil aku, sayu-sayu memanggil untuk aku ke sana. Okey, situasi asrama aku tu macam ke dalam, ke arah hutan, agak hutan. Belakang tu kira macam semak lah, macam hutan. Dan masa tu aku terdengar macam diri aku ni dipanggil-panggil untuk ke arah hutan tu. Masa tu aku sedar, tapi lama kelamaan aku jadi sedar tak sedar. Dan bila aku pergi ke arah situ, okay, cerita ni sebenarnya member aku cerita balik kan ke aku. Sini aku okay, aku continue, aku sambung. Bila aku terdengar suara tu panggil-panggil, sayu-sayu untuk mengajak aku pergi ke situ, dan aku tergerak hati untuk pergi dekat situ. Bila aku pergi dekat situ, aku dah mula sedar tak sedar. Bila aku dah sedar tak sedar tu, tiba-tiba aku rasa macam sayu, sedih, nak nangis sangat. Dia rasa sedih lah, tiba-tiba rasa macam diri aku ni kosong. Suddenly benda tu terjadi. Dan bila benda tu jadi macam tu, kawan aku terperasan yang aku pergi ke arah sana. Aku pergi ke arah yang tak sepatutnya aku pergi. Dan kawan aku ajak aku untuk naik terus ke dorm. Hati aku berat sangat-sangat untuk tinggalkan kawasan tu. Dan bila aku naik, masa aku nak tidur tu, aku tak hiraukan semua orang. Aku tidur, aku tak bersembang sebelum tidur. Aku memang tak pedulikan orang sekeliling aku. Dan masa aku tidur, aku terus nangis. Aku rasa macam sedih. Aku terus air mata aku mengalir, air mata aku jatuh. Tanpa aku sendiri tahu punca apa, tanpa aku sendiri tahu sebab apa aku menangis. Dan bila aku dah menangis tu, kawan aku dah tegur-tegur aku. Tapi yelah, orang bila dah kena macam tu mana peduli kan. So aku pendekkan cerita. Malam tu aku cerita kes ni, kes yang paling besar jadi dekat asrama aku. Malam tu malam yang paling besar, malam yang paling gempak lah senang cerita kan. Malam yang paling gempak terjadi dekat asrama aku. Boleh dikatakan asrama perempuan ni digegarkan oleh benda tu. Mula-mula jadinya dekat asrama junior, dekat asrama perempuan junior. Bila benda tu jadi, dan warden panggil junior perempuan ni berkumpul lah dekat surau perempuan bawah ni. Sebab panggil geng-geng lelaki, JK surau lelaki tu untuk azan dekat setiap tingkat, setiap aras. So masa azan, diorang baca Al-Fatihah. Masa tu aku still okay, tapi lama kelamaan aku jadi macam telinga aku macam dengar macam orang nangis, orang panggil aku macam macam tu, something. So aku tergerak hati. Aku pula yang nak menangis. Dan bila aku rasa aku nak menangis, benda tu kalau kita lemah, dia akan boleh masuk dalam badan kita kan. So bila aku nangis, aku dah jadi lemah, aku dah jadi down. So masa tu, malam yang paling besar. Bila aku menangis je, dia dah jadi riuh tau. Sebab aku yang dah masuk dalam badan aku tu, aku panggil kawan dia
Dan kawan sebelah aku ni pun kena, sebab aku ni panggil kan. So kawan sebelah aku ni pun kena. So benda tu jadi macam semakin besar-besaran. So makin lama geng-geng lelaki ni makin azam, makin kuat mengaji. Bukan mengaji, means baca Al-Fatihah, macam tu. Suddenly dalam masa yang sama, asrama perempuan senior pun tengah huru-hara. So bila dah makin, benda ni makin besar, kita orang berkumpul dekat berkumpul dekat surau perempuan senior. So aku pun dibawa ke asrama perempuan senior tu. Siapa yang macam terkena benda tu dibawa ke asrama perempuan senior tu sebab nak kumpul sekali. Sebab warden aku ada panggil ustazah ni, dia macam untuk menghalau lah kan. So warden aku yang lelaki pun berubat juga kita orang. So bila kumpul dekat asrama perempuan tu, dia bila jadi semakin besar-besaran, secara tak langsung ustazah perempuan tu dia suruh one by one tau, jalan keliling dalam surau tu, jalan pusing. Sebabnya bila dah jalan sekeliling tu, bila aku dah lemah, dia akan tumbang. Bila ditumbang tu maksudnya benda tu dah memang dah lemah. So bila turn aku pusing tu, sampai satu masa aku memang tumbang. Masa tu kita tak rasa lah sakit badan, sebab bukan kita kan. Bila aku dah sedar tu rasalah sakit badan. Dah sebab dah kena macam-macam dengan warden aku, dah ketuk belakang aku kan untuk keluarkan. So bila aku dah, masa tu aku still lemah. Bila aku dah sedar tu, aku still lemah. Tapi benda ni terjadi depan mata aku sendiri. Nampak anak aku dengan senior aku yang terlentang, yang terbaring atas lantai surau tu. Masa tu memang ustazah pun fokus dekat senior aku ni. Senior aku ni lah yang paling teruk. Sebab dekat surau perempuan tu, sebelah pintu belah luar, kita orang ada buka muat pintu van tau. Sebab kita orang sediakan van tu untuk macam buang benda tu masuk ke dalam van, untuk buang keluar lah daripada kawasan sekolah dan kawasan asrama tu. Kalau kita orang just buang ke situ, means benda tu still ada dalam kawasan asrama dan sekolah kita orang kan. So ustazah tu panggil van tu untuk masuk ke dalam van. So dia orang buang kat mana tu aku tak sure. So buka pintu tu, muat pintu van. So sini aku tu agak teruk sebab benda ni terjadi depan mata aku sendiri. Aku nampak sendiri ustazah ni tengah membaca untuk sini aku ni. Bila dia baca, badan sini aku ni makin lama benda tu makin memberontak. Dia tak nak keluar. So dia tak nak keluar, ustazah yang luar ni, yang tak nak pilih luar ni, dia korang bayangkan sini aku ni diterangkat dengan sendirinya dalam keadaan terbaring, terangkat daripada lantai sebab nak buang benda tu kan. So bila benda tu keluar, sini aku ni akan terhempap lah. Tapi bawah badan sini aku ni dah adalah orang jaga kan, orang jaga hujung kaki dan hujung kepala. So betul-betul kepala dia menuju ke pintu van tu. Sangat aku agak seram. So bila ustazah aku baca tu, dia dengan perlahannya dia terangkat. Bila ustazah aku tu macam dia tarik, dia macam sambil baca sambil tarik. Bila dia tarik untuk dia buang ke dalam pintu van tu, sampai ke hujung, dia buang melalui hujung kaki. Kau tak silap aku, ke hujung kaki. Dia tarik pada hujung kepala ni, dia tarik sambil bacaan dia lah kan, hingga hujung kaki. Bila dia masukkan ke dalam van tu, terus orang tutup pintu van, terus sini aku ni akan terhempap. So korang bayangkan masa dia terangkat tu, benda tu memang betul mengamuk, tengah berontak sebab dia nak hasut tu seramai yang boleh. So salah seorang yang kenanya aku, member aku, beberapa ramai lagi masa tu aku tak sure, tapi adalah lagi. Tapi yang paling teruk tu sini aku. Dia sampai terangkat tu memang agak mistik, agak seram untuk aku yang terjadi dalam life aku. Dia sebenarnya banyak lagi kisah aku yang start daripada form 4 tu. Selepas benda tu terus antibody badan aku mudah untuk benda tu masuk. Tapi sekarang ni alhamdulillah dah 2-3 tahun macam tu, tak ada apa-apa, alhamdulillah. Start daripada form 4 tu memang selalu terjadi lah dekat asrama tu. Tapi aku cerita apa yang jadi dekat asrama tu yang paling besar-besaran, sebab aku pun tak boleh imagine sendiri. Sebab benda ni ternampak depan mata aku sendiri. Sini aku terangkat macam tu, bila badan terhempap. Memang kita orang masa tu semua masing-masing tengah lemah.
Tapi aku masa tu macam aku gagalkan untuk tengok sebab benda tu terjadi depan mata kan. Benda, even benda tu dah tak ada dalam badan aku, tapi dia rasa tau dekat sekeliling kita ni macam benda tu still ada. Tapi bila sini aku tu dah dibuang, memang terus macam benda tu gaib lah, gaib terus sebab dia dah masuk dalam band tu. So nampak dekat mana aku tak sure. Tapi aku, ini secara ringkas ni aku cerita dekat korang, sebab kalau nak cerita panjang tu, nak cerita tu memang panjang lah, memang panjang. Sebab boleh dikatakan dalam masa satu malam aku kena ustaz, warden aku yang lelaki tu, ustaz lah, dia buang. And then tak sampai dalam lebih kurang 10 minit macam tu, benda tu kena balik dekat aku dalam 3 kali. Masa kali ketiga tu lah yang sini aku kena. Sebab kiranya badan aku dah betul-betul lemah sangat-sangat, aku dah tak mampu, dah tak berdaya buat apa dah. Masa kali ketiga tu lah yang gempak, yang besar-besaran tu. Dalam masa satu malam, benda tu masuk dalam badan aku, keluar. Sebab ustaz aku berubat kan, so keluar. Lepas tu aku duduk lagi, benda tu masuk balik. Lepas tu ustaz aku berubat balik, keluar. Lepas tu masuk kali ketiga tu yang paling degil tu, sampai kena panggil ustazah luar datang, kena berubat secara beramai-ramai, barulah jadi. Sampailah sini aku tu yang terbaring, terhempas badan dia terangkat, slow terhempas. So kalau korang ada cerita menarik, boleh share dekat komen. And benda ni korang boleh subscribe, sebab akan ada setiap minggu selama 3 hari akan ada benda video yang baru akan upload. Setiap korang boleh ikuti perkembangan cerita-cerita terbaru daripada aku, daripada kita orang. Jangan lupa subscribe sebab akan ada cerita-cerita menarik untuk aku share dengan korang lagi, untuk kita orang share dengan korang lagi. Okay, stay tune. Bye. Assalamualaikum.